Jadi alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam sesi Allah kejap. Okey. Dalam sesi tafsir lah. Jadi tafsir sesi kita panggil apa? Tafsir ayat Al-Quran. Yang mana insya-Allah kita akan cuba untuk mentafsirkan ayat daripada surah Al-Kahfi ayat ke-60 sehinggalah ayat yang ke-70 insya-Allah pada kali ini. Dan ia lebih berkisar tentang kisah Nabi Musa alaihi salam sendirilah, ya. Dan seperti biasa kita akan baca dahulu ayat-ayat ini, kemudian insya-Allah barulah kita akan lepas kita baca barulah kita akan mula mentafsirkan ayat-ayat ini satu demi satu, ya. Okey. Skrin saya boleh nampak Ustaz? Ustaz Safwan boleh ya? Okey. Okey. InsyaAllah ayat yang akan kita baca adalah bermula daripada ayat yang ke-60 itu, kemudian sampailah ayat yang ke-70 selepasnya, ya, di muka surat yang selepasnya. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Jadi seperti biasa, sebelum kita nak mula mentafsirkan ayat-ayat ini, kita akan baca dengan harapan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkatannya kepada kita semua. Lebih-lebih lagi dengan bacaan Al-Quran ini, seperti mana yang kita tahulah, kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas setiap huruf yang dibaca. Jadi perbanyakkanlah bacaan Al-Quran, ya. Okey. Pendek kata, apa yang akan kita ceritakan sebentar lagi, ia adalah satu kisah
di dalam kisah-kisah di dalam surah Al-Kahfi. Okey. Surah Al-Kahfi kalau kita ingat lagi, kalau kita flashback baliklah apa yang lepas, kalau kita ingat lagi, kisah yang pertama yang diceritakan adalah mengenai kisah Ashabul Kahfi. Yang mana Ashabul Kahfi ni menceritakan tentang bagaimana umat 7 orang pemuda yang lari daripada sultan yang zalim dan akhirnya mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pula kita berpindah kepada lagi satu, iaitu kalau kita ingat kisah Ashabul Kahfi itu menceritakan tentang bagaimana fitnah boleh berlaku pada agama seseorang. Ya. Kemudian kalau kita pergi kepada lagi satu, menceritakan bagaimana seseorang itu seseorang yang mempunyai harta yang banyak dan akhirnya dia tenggelam di dalam nikmat harta dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan hartanya, akhirnya dia kembali menjadi orang kata papa kedana lah. Jadi itu kita boleh nampak di situ adalah fitnah harta, bagaimana seseorang itu tenggelam di dalam fitnah harta. Adapun kisah Nabi Musa alaihi salam, maka kita boleh nampak di sini bahawa bagaimana ilmu itu kan, bagaimana dia boleh menjadikan seseorang itu bongkak, tetapi bukan pada Nabi Musa alaihi salam, tetapi ini adalah kalau kita nampak fitnah ilmu. Jadi macam mana tinggi ilmu yang kita ada, maka hendaklah kita bersikap seperti Nabi Musa alaihi salam, yang mana kita akan sebutkan sebentar lagi, ya. Sebab tu kita boleh nampak kadang-kadang orang-orang yang berilmu ni kadang-kadang dia mendabik dada. Lagi-lagi kalau dia ada pangkat ke apa, bukan pangkat dalam ilmu lah. Kalau dalam ilmu ni biasa kita nampak prof ke, profesor ke, datuk profesor ke. Jadi janganlah kita mendabik dada, tak kisahlah banyak mana tinggi ilmu yang kita ada. Kan? Jadi ini adalah kisah Nabi Musa alaihi salam yang akan kita sebutkan sebentar lagi. Jadi pendek kata, kisah Nabi Musa alaihi salam ni panjang dan diceritakan dalam pelbagai tempat di dalam Al-Quran, di dalam surah, di dalam kisah Qasas diceritakan secara panjang lebar, di dalam surah Al-A'raf diceritakan secara panjang lebar. Jadi di dalam kisah, di dalam surah Al-Kahfi ni juga diambil salah satu episod di dalam kisah Nabi Musa alaihi salam, yang mana kisah ini seingat saya dia tidak diceritakan dalam surah-surah yang lain. Kalau surah Al-A'raf dulu adalah kita katakan kisah surah Al-A'raf kadang-kadang disebutkan di dalam surah Al-Qasas, tetapi kisah ini yang disebutkan di dalam surah Al-Kahfi seingat saya tidak disebutkan di dalam mana-mana surah yang lain. Jadi sinopsis kisah Nabi Musa untuk episod yang kali ini, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salam dalam menuntut ilmu dari Nabi Khidir. Baginda bertemu dengan Nabi Khidir di pertemuan dua lautan. Kemudian baginda mengikuti Nabi Khidir dan berhadapan dengan 3 peristiwa yang menguji kesabaran baginda alaihi salam. Dan akhirnya baginda berpisah daripada Nabi Khidir. Ini secara ringkaslah. Kita katakan secara ringkas, ya. Okey. Jadi secara ringkasnya ini adalah apa yang akan berlaku, yang akan kita ceritakan satu persatu biiznillah taala. Okey. Ayat-ayat yang kita bacakan tadi, saya ambil dahulu ayat 60 sehingga ayat yang ke-65. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wa idz qala Musa li fatah la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ada ingatlah peristiwa ketika Nabi Musa berkata kepada temannya, siapa? Iaitu Yusha' bin Nun, bahawa aku tidak akan berhenti berjalan sehingga aku sampai di tempat pertemuan 2 laut itu, atau aku berjalan terus bertahun-tahun. Kemudian falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka apabila mereka berdua sampai ke tempat pertemuan 2 laut itu, lupalah mereka akan hal ikan mereka. Lalu ikan itu menggelusur menempuh jalannya di laut yang merupakan lorong di bawah tanah. Kan? Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Setelah mereka melampaui tempat itu, berkatalah Nabi Musa alaihi salam kepada Yusha', bawalah makan tengah hari kita, sebenarnya kita telah mengalami penat lelah dalam perjalanan kita ini. Temannya berkata, tahukah apa yang telah terjadi ketika kita berehat di batu besar itu?
sebenarnya aku lupakan hal ikan itu dan tiadalah yang menyebabkan aku lupa daripada menyebutkan halnya kepadamu melainkan syaitan, dan ikan itu telah menggelunsur menempuh jalannya di laut dengan cara yang menakjubkan. Nabi Musa berkata, itulah yang kita kehendaki. Mereka pun balik semula ke situ dengan menurut jejak mereka. Lalu mereka dapati seseorang dari hamba-hamba kami yang telah kami kurniakan kepadanya rahmat daripada kami, dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu dari sisi kami. Ya. Jadi inilah ayat daripada 60 hingga 65. Apa yang kita boleh faham daripada ayat yang ke-60 hingga ke-65, bahawa Nabi Musa alaihi salam pada satu masa baginda pergi untuk mencari Nabi Khidir, kemudian dibawa bersama ikan, dan ikan itu dibawa bersama ikan mamluh, iaitu ikan yang bergaram dan dikatakan mashwi pun, ikan yang sudah dibakar. Tetapi bila sampai ke satu tempat, ikan itu hidup dan masuk balik ke dalam laut. Kemudian Nabi Musa AS tanpa sedar telah pergi jauh daripada tempat itu tadi. Kemudian bila mana mereka tersedar, mereka patah balik, dan kemudian mereka berjumpa dengan Nabi Khidir. Secara umum. Ini secara umum, ya. Okey, kita pergi. Jadi perjalanan Nabi Musa AS bertemu Khidir. Huquba. Okey. Di dalam ayat yang disebutkan wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi huquba. Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana permulaan boleh berlakunya Nabi Musa alaihi salam pergi berjumpa dengan Khidir. Sebenarnya pada satu masa, dan hadis ini sebenarnya kisah ini diceritakan juga dengan panjang lebar di dalam Sahih Al-Bukhari. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa alaihi salam pada satu masa dia sedang berbicara dengan Bani Israel. Maka Nabi Musa alaihi salam ditanya, ayyun nasi a'lam, siapakah manusia yang paling berilmu? Maka Nabi Musa, dia menganggap diri dia adalah seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mengatakan aku, kan, dengan menganggap bahawa dialah yang berilmu sebab dia seorang rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur baginda Nabi Musa alaihi salam. Kerana apa? Kerana Nabi Musa alaihi salam tidak mengembalikan jawapan kepada soalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan, patutnya dia patut sebutkan wallahu a'lam ke, kembalikan itu bahawa Allah lebih tahu bahawa siapa di kalangan manusia yang paling alim, dan bukannya dia mengaku diri dia sendiri. Kan? Okey. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Khidir, bahawa dia lebih alim berbanding dengan Nabi Musa alaihi salam, dan dia berada di tempat pertemuan dua laut itulah, kan. Maka Nabi Musa alaihi salam dalam riwayat yang lain dikata, tunjukkanlah ya Allah, wahai Tuhanku, tunjukkan aku kepada hamba ni. Siapakah hamba yang sangat-sangat, apa orang kata, yang sangat-sangat alim ni, aku hendak pergi berjumpa. Kan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun tunjukkanlah tempat di mana akan berjumpanya Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Khidir. Okey. Kalau kita lihat pada ayat wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya huquba. Huquba di situ kalau kita lihat, kalau kita lihat kepada maksud ayat itu secara umum, Nabi Musa alaihi salam nampak kesungguhan dia. La abrahu. Aku tak akan biarkan, atau aku tak akan duduk diam sehingga aku sampai ke pertemuan dua laut itu, ataupun kalaulah sampai aku terpaksa mengambil masa bertahun-tahun, kan. Maksudnya ayat ini boleh nampak bahawa kesungguhan dan keazaman Nabi Musa alaihi salam yang tinggi dalam menuntut ilmu. Kerana bila mana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa terdapat hamba yang lain yang lebih alim daripada dia rasa teringin sangat untuk tahu siapa, dan pergi menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dirinya, kan. Jadi dari situ kita boleh nampak bila mana kita hendak menuntut ilmu, apakah adab yang kita boleh dapat daripada Nabi Musa alaihi salam adalah kesungguhan dan keazaman. Dengan kesungguhan dan keazaman, insya-Allah kita boleh beroleh ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau belajar pun main-main, belajar pun asal lepas, maka dapatlah apa yang kita usahakan sahaja. Kan? Ilmu ini kalau yang saya fahamlah, kan, kalau kita bagi 100%, kita akan dapat 50%. Tapi kalau kita bagi usaha 50%, kita boleh dapat 25% je lah. Lagi-lagi ilmu Al-Quran yang mana ia bergantung kepada banyak aspek, bukan sekadar usaha, tetapi juga orang kata apa, ilham yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Okey.
Di dalam ayat yang ke-61 Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kan falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Ketika mana Nabi Musa alaihi salam dan Yusha' bin Nun ni pemuda yang dia follow dengan Nabi Musa alaihi salam. Jadi mereka berdua ni pergilah, okey, naik kapal, naik perahu ke sampan, nak pergi ke tempat yang pertemuan dua laut ni lah. Jadi pertemuan dua laut ni ulama khilaf lah di mana tempat dia. Yang penting di sebelah sana lah, bukan dekat sebelah kita ni kan. Yang penting di sebelah sana kan. Ada even Syekh Tantawi mengatakan tidak penting untuk kita tahu secara spesifik di mana, kerana tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting adalah pengajaran yang kita dapat daripada kisah ini. Jadi Nabi Musa alaihi salam ketika mana dia pergi bersama Yusha', dia membawa seekor ikan, kalau kita kata mamluh ataupun mashwi, yang mana ikan tu dah dibakar, ataupun ikan tu ikan yang dah bergaram lah kan. Kemudian dia berpesan kepada Nabi Yusha', jikalau ikan itu hidup kembali, maka di situlah tempat pertemuan kita dengan Nabi Musa alaihi salam. Dia berpesan. Okay, jadi mereka pun mulakanlah perjalanan mereka. Okay. Kemudian dalam perjalanan mereka berhenti berehat di sebuah batu yang besar. Kan? Berhenti berehat, tidur. Dan di situ mereka tidur di situ. Dan di situ pula terdapat mata air yang bergerak Ainul Hayah, iaitu mata air kehidupan. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, air itu terkena pada ikan yang dibawa tadi dalam miktal tu, dalam bekas dia tu. Dan ikan itu hidup, lalu dia keluar dari bekas tu, daripada bakul tu, dan dia menggelusur pergi masuk ke laut. Kan? Ikan tu ikan yang dah mati, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, dan asalnya ikan tu ikan itu nak dimakan lah kan. Tapi bila mana ikan tu keluar, dan dia keluar daripada bekas itu, dan dia pergi menggelusur masuk sampai ke laut. Jadi kemudian bila ikan itu dia menggelusur masuk ke laut, laluan ikan tu dia menjadi seolah terowong di dalam air kan. Yang bermaksud bila ikan tu dia masuk dalam laut, dia jadi macam seolah-olah laluan ikan tu dia jadi terowong di dalam air. Yang ini disebutkan di dalam hadis Al-Bukhari. Seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala menghentikan arus air daripada kedua-dua belah. Sebab apa? Laluan ikan tu yang akan membawa Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi Khidir. Kan? Apa yang jadi? Yusha' sebenarnya ketika itu dia tersedar dan dia nampak benda tu berlaku. Dia tersedar dan dia nampak benda tu berlaku. Tetapi masa tu Nabi Musa alaihi salam sedang tidur. Jadi dia kata tak apalah, dia tak nak kacau Nabi Musa alaihi salam, dia tak nak kacau. Apa yang dia nak buat, dia kata nanti bila Nabi Musa dah bangun, nanti aku akan ceritakan kepada Nabi Musa. Okey. Tapi bila Nabi Musa alaihi salam bangun, tak tahulah jadi macam mana, dia terlupa, Yusha' terlupa nak cerita pada Nabi Musa. Jadi mereka pun bangun daripada tempat yang ada batu besar tu, dan mereka meneruskan perjalanan. Kan? Padahal di situlah tempatnya yang berdekatan dengan Nabi Khidir, tapi sebab Yusha' terlupa, maka Nabi Musa teruskan perjalanan. Okey, apa yang jadi? Kemudian mereka bergerak pergi selama sehari semalam. Ini disebutkan. Maksudnya masa diorang tidur tu bukanlah tidur pada waktu malam, tak, diorang tidur tu waktu tengah hari lah. Kemudian bila dah terbangun, diorang tidur sekejap je untuk berehat je. Kemudian mereka teruskan perjalanan untuk baki hari itu, dan sehinggalah ke malam, sampailah ke esok hari. Bila sampai ke esok hari tu, Nabi Musa dia rasa penat. Kan? Lepas tu yang disebutkan di dalam ayat yang ke-63, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Kan Nabi Musa dia rasa penat. Bila dia rasa penat, dia pun kata kat Nabi dekat Yusha', dia kata Yusha', bagilah makanan, bagilah ikan tu, kita makan je lah ikan tu. Kan? La atina ghada'ana laqad laqina. Nabi Musa kata aku dah penat. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Maksudnya safar ni yang jauh ni membuatkan kita rasa penat. Kan? Kita makan je lah ikan tu. Bila Nabi Musa alaihi salam sebut pasal ikan, barulah Yusha' teringat kisah yang dia tengok tadi. Kan? Dia tengok semalam, bukan tadi, semalam punya cerita.
maka Yusha' pun ceritalah. Yang tu yang ada dalam ayat yang ke-64. Qala ara'aita id awaina ila as-sakhrah fa inni nasitul hud. Kan? Yusha' pun berceritalah bagaimana ketika mana mereka sedang berehat di batu besar tersebut, maka berlakulah kisah ikan tu tadi, yang ikan yang dah mati tu hidup balik masuk dalam laut bagai, kan? Tapi Yusha' dia terlupa nak beritahu Nabi Musa alaihi salam, wama ansanihu illa syaitanu an azkurah, dan tidaklah yang melupakan aku melainkan syaitan, kan? Itu yang disebutkan oleh Yusha' alaihi salam. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan itu bagaimana ikan itu mengambil jalannya di dalam laut dengan cara yang sangat menakjubkan. Mana tak menakjubkan, ikan tu sebenarnya dah mati. Kemudian dihidupkan balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikan tu boleh masuk dalam laut, dan bila dia masuk di dalam laut tu, dia boleh, laluan dia tu boleh ada macam seolah-olah ada satu terowong di dalam air, yang mana terowong itu tidak tertutup. Terowong itu tidak tertutup, kan? Jadi air itu dia tak mengalir, kan? Dia biar Allah Subhanahu wa taala kekalkan benda tu. Kemudian barulah itu yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihi salam, qala dzalika ma kunna nabgh. Itulah apa yang kita nak, itulah apa yang kita cari. Fartadda ala atharihima qasasa, maka mereka pun patahlah balik. Dah perjalanan dah sehari semalam, kena patah balik cari tempat yang mana mereka jumpa balik tempat mereka, dan mereka nampak balik laluan ikan tu, dan mereka follow laluan ikan tu sehinggalah mereka berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Okey, jadi kita nampak di sini bagaimana Nabi Musa alaihi salam dia pergi bersama-sama dengan Yusha' alaihi salam. Kemudian bila mana berlaku satu perkara yang sangat penting, kan? Nabi Musa alaihi salam, Yusha' terlupa nak bagi tahu kepada Nabi Musa, dan mereka meneruskan perjalanan selama sehari semalam, kan? Tetapi bila mana dia sedar bahawa Yusha' telah melakukan kesilapan, saya suka tengok yang ni lah perkara ni, iaitu Nabi Musa alaihi salam dia tak marah, kan? Walaupun sebenarnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihi salam ni dia pandai barang tahu. Nabi Musa ni, kan, dia banyak tempat yang dia marah, terutama sekali kepada Bani Israel, kan? Ketika mana Bani Israel tu bagaimana dia mencekik leher Nabi Harun alaihi salam, ketika mana Nabi Harun ketika mana Nabi Harun alaihi salam tak mampu nak mengawal Bani Israel daripada menyembah patung lembu. Masa tu dia datang, dia kata apa? Dia cekik Nabi Harun. Tetapi dalam kisah ini, ataupun kalau kita lihat sebelum tu lagi, bagaimana Nabi Musa alaihi salam bergaduh dengan seseorang dalam kalangan Firaun sehingga orang tu mati, dan pelbagai lagi kisah. Dalam kisah ni kalau kita lihat, Nabi Musa alaihi salam dia tidak marah kepada Yusha' bin Nun. Walaupun kerana apa? Yusha' terlupa, kan? Benda terlupa. Walaupun mereka menempuh satu perjalanan yang sangat penat selepas itu, tetapi Nabi Musa faham, kan? Dan kalau kita lihat juga dalam ayat yang disebutkan wama ansanihu illa syaitanu an azkurah, kan? Di mana Yusha' bin Nun dia katakan bahawa syaitan yang melupakan dirinya, dan memang menjadi satu perkara yang benar, iaitu kadang-kadang kita terlupa kerana syaitan yang mengacau kita punya fikiran. Sebab tu kita terlupa, kan? Jadi kalau kita terlupa, alangkah baik, kan, seperti mana yang disebutkan sebelum ini, wadhkur rabbaka idza nasit. Kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan akan pergi. Jadi tuan-tuan ni kalau banyak sangat terlupa, asyik terlupa tu, maka kemungkinan banyaklah setan yang ada dekat kiri kanan tu, kan? Setan ni dia suka follow lah. Kalau kita ni jenis perangai macam dia, dia suka follow. Jadi janganlah kita cubalah elak daripada berperangai macam syaitan, supaya kita tak adalah dikelilingi oleh bangsa dia tu, ya. Jadi pendek kata, kalau kita terlupa, adalah baik untuk kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Okey? Dan juga disebutkan juga, kalau kita boleh sebutkan juga, ada yang para ulama yang menyebutkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bermanfaat ketika mana kita terlupa. Okey.
Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Maka Yusha' dan juga Nabi Musa alaihissalam pun jumpa dengan seorang hamba, hamba Allah Subhanahu wa taala, abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina, yang mana hamba tersebut telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat. Wa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sebut hamba ini kami telah mengajarkannya daripada sisi kami satu ilmu, kan, min ladunna. Jadi kalau kita pernah dengar apa maksud atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna, kami mengajar kepadanya, kepada Khidir itu satu ilmu daripada kami. Maksudnya ilmu ni special. Kalau tuan-tuan pernah dengar ilmu laduni, pernah dengar ilmu laduni, yang mana insya-Allah kita akan ceritakan serba sedikit kejap lagi. Ya. Jadi para ulama menjelaskan bahawa yang disebutkan sebagai abdan min ibadina, hamba daripada hamba-hamba kami yang di dalam ayat yang disebutkan tadi, dia adalah Nabi Khidir, kan? Nabi Khidir. Okey. Pendek kata, Khidir ni diperselisih ulama mengenai kenabian beliau. Kan? Kenabian baginda. Ada setengah ulama, ramai juga di kalangan ulama yang mengatakan dia adalah seorang nabi. Ada setengah ulama kata dia adalah seorang hamba yang soleh. Tapi wallahu taala alam, al-Imam Ibn Kathir rahimahullah mengatakan bahawa Khidir ini lebih kuat mengatakan bahawa dia ini adalah seorang nabi. Kerana apa? Kerana perbuatan-perbuatan yang dia buat tu tidak menggambarkan dia seorang hamba je. Perbuatan yang dia buat tu menggambarkan bahawa dia adalah seorang nabi. Kan? Lebih-lebih lagi dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala bagi, maka lebih sesuailah untuk dia sebagai seorang nabi, kerana wahyu. Nabi ni dia boleh dapat wahyu. Kan? Jadi hamba-hamba yang soleh mana boleh dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahyu yang direct ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi. Jadi lebih dekatlah kita kata Nabi Khidir ni adalah seorang nabi. Lebih-lebih lagi kalau tuan-tuan bayangkan Nabi Khidir, apa yang akan kita ceritakan kemudianlah daripada perbuatan-perbuatan dia yang sangat-sangat pelik, kan? Kalaulah dia bukan nabi, tak kepelik kita tengok dia buat perbuatan-perbuatan yang dia buat tu, daripada bunuh orang, rosakkan kapal dan sebagainya, kan? Jadi sebab nabi ni dia maksum. Nabi ni dia perbuatan yang dibuat tu ataupun dia maksum, nabi ni tidak membawa dosa, kan? Jadi kalaulah dia bukan seorang nabi, jadi perbuatan-perbuatan yang dibuat tu akan menjadi satu kemusykilan yang besar. Jadi sebab itulah Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah lebih kuat mengatakan bahawa Khidir ni adalah seorang nabi. Okey. Nabi Khidir ni dikurniakan satu keilmuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita sebutkan tadi, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maksudnya ilmu dia bukan ilmu yang biasa, tapi ilmu yang lain macam sikit. Okey. Okey. Apa maksud, kenapa dinamakan dengan Nabi Khidir? Khidir ni kita katakan macam akhdar, hijau lah. Okey. Di dalam satu hadis di dalam Sahih Bukhari mengatakan Nabi Khidir ini dinamakan Khidir kerana kalau Nabi Khidir ini duduk dekat satu tanah yang gersang, okey, kemudian dia bangun daripada tempat tu, maka tanah itu akan kembali menghijau, kan? Dia menghijau lah, jadi akhdar, hijau, kan? Jadi kalau katakan dia duduk dekat satu tempat tanah yang kalau dikata farwah bayda, maksudnya tanah putih yang gersang, kan? Duduk kat situ, kemudian kalau Nabi Khidir bangun, tempat tu akan ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuhan. Itu kita kata memang keistimewaan ataupun mukjizat yang diberikan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Maka sebab itu innama summiya khidran. Maka sebab itu dinamakan dengan Khidir. Okey. Jadi boleh faham ya setakat ini bagaimana Nabi Musa alaihissalam, ketika mana di awal kisah ni kita sebutkan bagaimana Nabi Musa dia mengatakan bahawa diri dia yang paling berilmu, tetapi Allah Subhanahu wa taala nak mengajar Nabi Musa supaya lebih tawaduk dan supaya lebih orang kata bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Nabi Musa kepada tempat Khidir, Nabi Khidir alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam pun pergi bermusafir. Kita nak menuntut ilmu ni kita kena bermusafirlah. Kan? Kalau ilmu tu tidak ada di kita,
Kan? Kalau ada dekat sekeliling kita, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan duduk tu disekelilingi oleh para ulama, maka alhamdulillah. Tapi kalau ilmu itu susah nak didapati, maka hendaklah kita bermusafir. Dan menjadi amalan para ulama-ulama yang terdahulu, mereka bermusafir. Sehingga kan kalau kita lihat para ruwatul hadis, apa kita kata perawi-perawi hadis ni, kan? Sehingga kan Abdullah bin Abbas sendiri, kadang-kadang bila dia dengar ada satu hadis yang yang berada di satu tempat yang agak jauh, yang memerlukan dia untuk bermusafir jauh berhari-hari, satu hadis Nabi SAW, maka dia akan siapkan kelengkapan musafir, kemudian mereka akan keluar bermusafir. Sebab apa? Sebab nak dengar satu hadis Nabi SAW. Dan itu yang kita boleh nampak di dalam kisah Nabi Musa AS. Bagaimana Nabi Musa ni, dia meletakkan keazaman yang tinggi dan dia pergi bermusafir. Dia kata dia akan pergi, dia tak kisah walaupun dia memakan bertahun-tahun. Yang kita katakan tadi Huquba. Ada setengah ulama mengatakan bahawa Huquba itu adalah 80 tahun. Kan? Kiranya Nabi Musa AS dia kata, biarlah aku berjalan 80 tahun pun aku tak kisah, tetapi aku nak juga menuntut ilmu daripada Nabi Khidir ni. Nampak tak bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala cuba nak mengajarkan kepada kita. Kan? Dan ingat, ini bukan orang yang jahil yang nak pergi menuntut ilmu ni. Ini adalah Nabi Musa AS yang dia sendiri adalah seorang yang berilmu. Kan? Tetapi untuk nak menambahkan lagi ilmu dia, untuk dia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia sanggup juga untuk bermusafir walaupun makan bertahun-tahun. Okey, jadi tuan-tuan, ya, untuk nak menuntut ilmu, dia memerlukan kepada kesungguhan dan keazaman yang tinggi, dan dia memerlukan ilmu ni memerlukan kepada pengorbanan. Kan? Kalau kita duduk je malas-malas belajar asal boleh, maka ilmu itu dia tak berapa nak datanglah. Ya. Okey. Kita teruskan. Tadi sebab kita mula lambat ni. Mungkin insya-Allah kita akan habis dalam pukul 10 ya Ustaz. Ya. Okey. Okey, ulama adalah ini ada perbincangan sedikitlah. Okey. Ada setengah para ulama mengatakan Nabi Khidir ini telah meninggal, dan ada setengah ulama mengatakan Nabi Khidir masih lagi hidup ke hari ini. Tetapi kalau ikutkan apa yang saya nampak lebih jelas dan lebih logik dan lebih kena dengan, lebih selari dengan hadis-hadis Nabi SAW, kita mengatakan bahawa Nabi Khidir ini sebenarnya telah meninggal dunia. Dan kalau Syekh Tantawi dia kata wayaral muhaqqiquna minal ulama, maksudnya ahli tahqiq, maksudnya mereka yang sangat-sangat teliti daripada kalangan ulama, mereka berpendapat bahawa sebenarnya Nabi Khidir ini telah meninggal dunia. Maka itulah yang lebih logik, ya. Tapi janganlah tuan-tuan mudah percaya kalau tiba-tiba ada orang cerita aku jumpa dengan Nabi Khidir kat sinilah, aku jumpa dengan Nabi Khidir kat sinilah. Jangan mudah sangat percaya dengan cerita-cerita macam tu, ya. Ingat kan, agama Islam ni dia berpaksikan kepada Al-Quran dan sunnah, dan bukan hanya sekadar perasaan dan ilham, ya. Terus, okey. Tadi kita ceritakan ayat 60 sehinggalah ayat yang ke-65. Sekarang kita nak ceritakan tentang ayat yang ke-66. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ayat yang ke-66, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutmu dengan syarat engkau mengajarku dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, ilmu yang menjadi petunjuk bagiku. Okey. Kemudian Nabi Khidir ni dia jawab. Dia kata apa? Ma'ullim tarushda. Apa dia kata? Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Qala lan tasbir. Apa? Alamak, saya pun tak boleh sebab dia tak dekat kat sini. Kita bila bawa macam ni tak boleh ingat, tak boleh bawa, tak boleh datang pula ayat Quran tu. Terjemahan dia, Khidir menjawab, sesungguhnya engkau wahai Musa tidak sekali-kali akan dapat bersabar bersamaku. Qala lan tastati'a ma'iyya sabra. Kemudian Nabi Musa kata, qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Nabi Musa berkata, engkau akan dapati aku insya-Allah orang yang sabar dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Kan? Tuan-tuan kalau tengok ni tuan-tuan, boleh nampak bagaimana adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam kita menuntut ilmu. Kan? Nabi Musa kena reject ni kat sini. Bukan kena reject lah, maksudnya Nabi Khidir alaihi salam dia enggan untuk mengajar. Bukan enggan lah, kita kata dia teragak-agak. Kan? Dia cuba nak mengelak kat situ.
Tetapi Nabi Musa alaihissalam sebab keazaman dia tinggi, kesungguhan dia tinggi. Dia kata satajiduni insya-Allahu sabira. Kau akan dapati aku insya-Allah orang yang sabar dan aku tidak akan membantah sebarang perintahmu. Maka Khidir pun menjawab, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Nabi Khidir kata, sekiranya engkau mengikut aku, maka janganlah engkau bertanya kepadaku akan sesuatu pun sehingga aku ceritakan hal yang sebenarnya kepada kamu. Okey. Boleh faham ya secara umum ayat-ayat yang kita bacakan tadi? Okey. Apa yang kita faham? Nabi Musa alaihissalam beradab dengan Nabi Khidir, sedangkan Nabi Musa alaihissalam lebih mulia daripada Nabi Khidir. Dia tidak menjadi satu masalah. Nabi Musa adalah seorang rasul daripada kalangan ulul azmi, bukan rasul-rasul yang biasa. Ini adalah rasul-rasul daripada kalangan rasul-rasul ni sebenarnya golongan yang mulia dah. Kan? Nabi Musa antara yang paling mulia. Tetapi itu tidak menghalang dia daripada beradab dan menghormati Nabi Khidir. Kerana apa? Kerana Nabi Khidir mempunyai ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Maksudnya Nabi Musa nampak ilmu yang Nabi Khidir ada dan itulah yang dia nak kejar, maka dia sanggup untuk beradab dan lebih menghormati Nabi Khidir. Walaupun Nabi Khidir kata tak boleh follow, dia tetap beradab untuk mengikut Nabi Khidir alaihissalam. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, Abdullah bin Abbas, kan, bagaimana beliau pergi bermusafir sedangkan beliau adalah seorang yang berilmu, dan kadang-kadang orang yang dia pergi menuntut ilmu tu kadang-kadang orang yang kurang sikit kemuliaannya daripada dia. Tetapi itu tidak menghalang dia untuk beradab dengan orang yang diambil ilmu daripada orang itu. Ya. Okey, yang kemudian kita teruskan. Ilmu Nabi Musa alaihissalam adalah ilmu tentang hukum yang zahir, daripada syariat dan juga daripada qada, kan. Manakala ilmu Nabi Khidir adalah ilmu yang gaib dan batin. Itu beza dia sebenarnya. Nabi Musa alaihissalam adalah dia punya ilmu ni adalah ilmu yang zahir, ilmu syariat yang mana ialah daripada Taurat. Kita boleh baca, boleh nampak dan kita boleh faham dan kita boleh aplikasikan ilmu tersebut. Kan? Buka je Taurat tu, kita boleh nampak undang-undang yang Allah Subhanahu Wa Taala letak untuk Bani Israel. Kan? Jadi itu adalah ilmu yang zahir yang boleh dipelajari. Nampak tak? Ilmu Nabi Musa alaihissalam dipelajari oleh ahbarul Yahud, oleh para ulama di kalangan orang Yahudi, kan? Tetapi Nabi Khidir ni ilmu ni, dia bukanlah satu ilmu yang orang kata apa boleh diajar pada orang lain. Tak boleh. Dia adalah satu ilmu yang gaib dan ilmu yang batin. Kan? Maksud dia benda ni orang kata memang tak boleh semua orang ada lah. Memang hanya orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada dia. Dan ilmu macam tu, saya berpendapat dia tidak boleh disampaikan pada orang lain. Dia tidak boleh disampaikan pada orang lain. Kan? Okey. Kalau kita lihat tadi dalam ayat yang kita bacakan tadi, kita nampak bagaimana Nabi Khidir pada mulanya dia seolah-olah mengelak lah. Macam kerana dia mengetahui ilmu batinnya itu tidak dapat diterima oleh semua orang, lebih lagi Nabi Musa alaihissalam. Dia tahu apa yang dia buat itu daripada zahir dia nampak salah. Tetapi sebenarnya ada hikmah di sebalik itu yang mana tak semua orang boleh faham. Lebih-lebih lagi Nabi Musa alaihissalam. Kerana apa? Kerana Nabi Musa ini dia ada satu syariat yang wadih, syariat yang jelas. Di mana kita tidak boleh bunuh orang, kita tidak boleh rosakkan harta benda, kita sekian. Kan? Tetapi apa yang bakal dibuat oleh Nabi Khidir ini, dia akan menyalahi segala apa yang diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebab itu pada awalnya Nabi Khidir seolah-olah keberatan. Kan? Sebab tu dia kata innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu takkan mampu untuk bersabar dengan aku, wahai Musa. Kan? Tetapi Nabi Musa orang kata apa? Bersungguh. Dia nak juga belajar. Walaupun dia kata tak kisahlah macam mana, aku akan sabar juga. Insya-Allah. Dia letak syarat itulah. Satajiduni insya-Allah. Tu bagus tu. Tuan-tuan, di mana kalau kita nak cakap apa yang berlaku pada masa hadapan, jangan lupa untuk menyebut insya-Allah. Kalau kita ingat dalam surah ini, awal di dalam surah Al-Kahfi dulu kita ada sebut wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Janganlah kamu katakan kamu akan melakukan sesuatu benda pada esok hari melainkan kamu mengatakan
insya-Allah. Maka begitu juga di sini diaplikasikan oleh Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa mengatakan, kau akan nampak aku insya-Allah seorang yang sabar dan aku tidak akan menyalahi perintah kamu. Insya-Allah. Kan? Okey. Terus. Okey. Kalau kita lihat Al-Imam Ibnu Katsir, itu yang saya sebutkan tadi. Dia sebut, dia kata innaka la taqdir ya Musa an tusahibani lima tara min al-af'al allati tukhalifu syari'atak li'anni ala ilmin min ilmi Allah ta'ala ma 'allamaka iyyah wa anta ala ilmin min ilmi Allah ta'ala ma 'allamani iyyah fa kullu minna mukallafun bi umurin min Allah duna sahibi wa anta la taqdiru ala suhbati. Apa maksud dia? Ini kata-kata Ibnu Katsir ni menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksudkan oleh Nabi Khidir bila mana Nabi Khidir kata, kau takkan faham, kau takkan sabar atas apa yang aku buat ni. Okey? Apa yang dimaksudkan oleh Nabi Khidir? Dia kata apa? Apa yang dimaksudkan oleh Nabi Khidir seperti mana yang disyarahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dia kata, engkau Musa, kau takkan boleh mampu untuk nak bersama-sama dengan aku. Kerana apa? Kerana kau akan nampak aku buat perbuatan-perbuatan yang menyalahi syariat engkau. Kerana aku mempunyai ilmu yang mana aku mempunyai ilmu yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ilmu tersebut tidak diajarkan kepada engkau. Dan engkau pula wahai Musa, engkau mempunyai ilmu yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu-ilmu yang tidak diajarkan kepada aku. Maka setiap daripada kita dia dipertanggungjawabkan dengan sesuatu yang lain daripada sama kita. Maksud dia, aku ada tanggungjawab yang tidak sama dengan tanggungjawab engkau wahai Musa. Kerana Nabi Musa seperti mana kita tahu tanggungjawab dia sangat besar. Dia adalah seorang rasul. Dia ada umat yang dia perlu jaga, iaitu Bani Israel. Kan? Dia ada kitab yang perlu dia aplikasikan ataupun perlu tatbikkan kitab tersebut. Sebab tu dia kata kau takkan mampu, sebab beza kita punya nature ilmu kita berbeza, yang pertama, dan yang kedua kita punya objektif kita berbeza. Kan? Maka setiap orang kena mainkan tanggungjawab dia. Nampak jelas bila Imam Ibnu Katsir syarahkan begitu, maka kita boleh nampak apa yang dimaksudkan oleh Nabi Khidir tadi. Jadi kita sebutkan tadi perbuatan Nabi Khidir akan menyalahi ilmu zahir Nabi Musa alaihissalam. Okey. Kembali kita ceritakan, saya nak ceritakan serba sedikitlah sebab ini menjadi satu perbahasan jugalah di kalangan ramai orang bahawa tentang ilmu laduni. Okey. Sebelum kita pergi kepada ilmu laduni di sini, mungkin saya boleh sebutkan secara umum apa yang kita faham tadi adalah Nabi Musa alaihissalam berjumpa dengan Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam seolah-olah macam merayu jugalah kepada Nabi Khidir. Kerana apa? Kerana dia ingin belajar daripada Nabi Khidir. Cuma Nabi Khidir itu mempunyai satu ilmu yang dia tak selari dengan apa yang diketahui ataupun apa yang telah dipelajari oleh Nabi Musa alaihissalam. Okey. Tetapi dalam masa yang sama Nabi Musa cuba juga untuk belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Nabi Khidir ini lebih berilmu daripada baginda. Okey. Kita nak sebutkan sekarang adalah satu istilah ilmu laduni. Ilmu laduni, kalaulah kita faham, sebenarnya ilmu laduni ini di sisi ahli sunnah wal jamaah adalah ilmu, kita boleh katakan secara ringkas, adalah ilmu yang terhasil daripada pemahaman Al-Quran dan sunnah. Daripada mana kita dapat ilmu laduni ini? Daripada ayat tadi, wa'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami mengajarkan kepada Nabi Khidir satu ilmu dari sisi kami. Itu yang kita dapat istilah tu. Ilmu laduni ni kadang-kadang setengah orang dia tolak terus. Dia kata ilmu laduni mengarut. Ada setengah orang dia ambil ilmu laduni dan dia terbawa-bawa benda tu sampai kan melampau-lampau. Kan? So kita sebagai orang yang munsif dalam masalah ini, yang kita ni tidaklah melampau, so kita boleh mengatakan bahawa ilmu laduni ni, kalau kita sebagai ahli sunnah, dia adalah ilmu yang terhasil daripada pemahaman seseorang terhadap Al-Quran dan sunnah. Maksudnya dia macam ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala buka. Kan? Setelah mana dia berijtihad, maksudnya dia bersungguh-sungguh dalam amalan dan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek kata, kan? Tuan-tuan faham tak? Bila kita baca Al-Quran, kadang-kadang kita faham satu macam. Tuan-tuan mungkin kalau siapa yang kurang bergelumang dalam ilmu tafsir, bila dia buka Al-Quran, dia baca terjemahan Al-Quran, dia faham dengan satu jenis fahaman. Mungkin saya akan faham dengan dua jenis fahaman. Kan? Dan ada setengah ulama yang mana dia mempunyai ilmu tadabbur yang tinggi. Kan? Dan amalan dia tinggi. Orang kata takwa dia tinggi. Maka bila dia baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dia boleh memahami dengan 1000 fahaman. Maksudnya 1000 faedah yang dia boleh dapat.
Sebab tu kadang-kadang apa yang ada dalam tafsir fulan, tafsirul Qurtubi, tidak ada di dalam tafsir Ibn Kathir. Mungkin faedah-faedah yang baru, ataupun apa yang ada di dalam tafsir yang kemudian ulama-ulama kemudian tidak ada dalam tafsir ulama-ulama yang terdahulu. Kerana apa? Kerana ilmu Al-Quran, yang memahami Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala dia membuka sikit-sikit ilmu, maksud dia pemahaman yang orang kata pemahaman yang baru di dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan kepada para ulama ini. Dan ini yang kita boleh faham dia sebagai satu ilmu laduni juga dari satu aspek, di mana Allah Subhanahu Wa Taala membuka ke ilmu-ilmu ini kepada ulama-ulama yang mereka memang beramal dengan Al-Quran dan Sunnah. Saya bagi contoh satu kisah yang sangat masyhur, di mana Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika mana dia mensyarahkan surah An-Nasr. Dah pukul 10 dah ni, akan masih sikit lagi. Surah An-Nasr, kan kita faham surah An-Nasr ni, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Di mana surah An-Nasr ni dia menceritakan tentang pembukaan kota Mekah. Tetapi Ibn Abbas radhiyallahu anhu dia memahami surah An-Nasr ini sebagai apa? Sebagai bukan sahaja menceritakan tentang pembukaan kota Mekah, tetapi dia juga menandakan bahawa kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Para sahabat yang lain, orang kata apa? Hampir kesemuanya tak memahami surah itu seperti mana yang difahami oleh Ibn Abbas. Kan? Jadi ini Ibn Abbas dia mempunyai seolah-olah satu ilmu laduni juga. Allah Subhanahu Wa Taala bukakan bagi dia bagaimana untuk nak faham ayat-ayat Al-Quran. Jadi ini kalau kita nak masuk dalam tafsir isyari semua ni, itu perbahasan yang panjang lah. Kan? Tetapi apa-apa pun, kita hendak faham apa-apa ilmu yang terhasil daripada ilmu laduni ini, hendaklah ia tidak menyalahi dengan zahirun nas, iaitu dengan Quran dan Sunnah, dan dia bukanlah satu benda apa kata-kata ataupun apa dia tidak menyalahi syariat, dan dia tidak membatalkan apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan atas kita. Kan, jangan pula nanti ada seorang dia kata dia baca Al-Quran, kemudian dia kata aku daripada pemahaman aku terhadap Al-Quran, korang semua tak payah solat. Ini ilmu laduni yang Allah bagi pada aku. Taulah itu bukan ilmu laduni. Itu adalah sebab ilmu laduni ada dua. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, ilmu laduni rahmani, laduni syaitani. Maksudnya ilmu laduni yang memang base dia ataupun sumber dia daripada Allah, yang Allah SWT bukakan, ataupun ilmu laduni syaitani. Maksudnya ilmu laduni yang sebenarnya bukan Allah yang bukakan ilmu tu, tetapi syaitan yang duk bisik dekat telinga dia. Jadi kalau siapa yang faham Al-Quran, lepas tu buat ajaran-ajaran yang mengarut, kemudian dia mengaku itu ilmu laduni, kita boleh kata itu ilmu laduni syaitani, bukan ilmu laduni rahmani. Okey, saya rasa setakat itu sahajalah kuliah tafsir kita pada malam ini. Minta maaf tadi kita mula lambat, ada masalah teknikal sikit. Saya harap alhamdulillah masalah teknikal ini telah selesai, dan insya-Allah kita jumpa lagi dalam kelas-kelas ataupun kuliah-kuliah yang akan datang, di mana dalam kuliah yang akan datang kita akan mula menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir, dan apakah pengajaran yang kita boleh dapat di sebalik itu. Wallahu taala alam. Jadi Ustaz Safwan, boleh kita tamatkan ke? Ada kita live ke ni Ustaz Safwan? Okey. Jelas tak ada soalan dah kita? Okey. Sekian itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.